بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nasir sebagai pengurusi ataupun penyelia Masjid At-Taqwa, masjid yang dinamakan Masjid Haji Cik Dil Bypass ataupun yang dikenali sebagai Masjid At-Taqwa. Dan tak lupa kepada ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang sering datang hadir dalam majlis keramaian kita pada malam ini, majlis pengajian atau majlis peringatan tentang peristiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita masih lagi berada dalam hujung bulan Rajab dan kita akan menemui bulan Sya'ban. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala kehidupan kita bulan Rajab ini, serta memberkati kita pula pada bulan seterusnya, itu bulan Sya'ban. Dan seterusnya kita minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjut dan memanjangkan umur kita sehingga sampainya kita pada bulan Ramadan al-Mubarak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan minta keberkatan dan panjangnya umur supaya kita dapat menyambung kehidupan kita dan kebaikan amalan-amalan kita di dalam bulan yang mulia yang akan datang. Jadi alhamdulillah, adik-adik dan ibu-ibu ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala, peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita seringkali mendengar, lebih lagi dalam masyarakat orang Melayu kita, masyarakat Melayu kita senantiasa dok baca cerita, senantiasa dok royak tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi apakah di sudut pengajaran ataupun di sudut kajian supaya kita nak mari buat hubungi dengan perkara yang sedang berlaku di alam dunia di zaman kita ini? Orang Islam, orang beriman senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi selepas daripada ujian itu, Allah Ta'ala memberi kemudahan dan Allah Ta'ala meninggikan darajat, sebagaimana diujinya Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada peranakan Nabi kita tidak pernah kenal wajah ayahnya Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Setelah mendapat didikan dan peliharaan daripada ibunya Aminah, maka tidak lama juga ibunya meninggal dunia di dalam suasana Nabi kita masih lagi kecil. Maka dalam kehidupan seorang yang Allah Ta'ala mendidik akan menjadi Rasul, mengarungi atau mengharumi kehidupan dia
melalui kesusahan, berbagai-bagai kesusahan, supaya nak menjadi pemimpin ummah. Dan Nabi dibangkit supaya nak jadi pemimpin membawa ummah dan membawa ummah kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas kewajipan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasnya segala tenaga, segala harta, segala kekuasaan, kekuatan dicurah untuk berdakwah, mengajak orang-orang Quraisy yang mereka berpaling daripada mengenali Allah, menyembah Allah, kepada menyembah berhala dan batu dan sebagainya. Maka apabila diterima wahyu, Rasulullah mengajak mereka supaya mengenali Allah. Sepanjang berjalannya dakwah Nabi hampir 10 tahun, 11 tahun, menemui berbagai-bagai rintangan ataupun Nabi jumpa dengan kesulitan dan kepayahan di dalam membawakan ajaran Islam. Dan kesulitan kepayahan itu bertambahkan lagi apabila isteri dan bapa saudara Nabi Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia. Sebab tu Nabi kata, manalu, tidak pernah apa yang dikenakan pada diri aku seperti mana dikenanya selepas daripada kematian bapa saudara aku. Walaupun Abu Talib tidak beriman dengan Rasulullah, Abu Talib tidak mengatakan syahadah, dia tetap di atas agama datuk nenek moyang dia, tetapi dia sanggup menjaga dan memberi lindungan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sebagai isteri yang dikasihi, isteri yang pertama dan seorang isteri sahaja yang Rasulullah memiliki semasa hidup. Selepas mati Khadijah barulah Rasulullah beristeri, berbilangan isteri. Guna segala harta, segala kekayaan, segala nama dia untuk menolong dan capurnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah matinya dua orang ini, maka Nabi kita pun dihina, dipekang, dihamun, dibuat segala-gala kesusahan. Dan sehingga pegang tahi lembu, tahi uta, king uta dan sebagainya. Akhirnya apabila merasa ispeknya di Mekah, Rasulullah pilih sebab bombing untuk mencapaikan risalah dia, sebarkan Islam. Rasulullah dangki bukit Taif, naik bukit Taif, dan lebih kurang 80 km lebih naik bukit, dan mengajak orang Taif untuk memeluk Islam. Harap-harap orang Taif ini akan murah hati dan menerima Islam. Tetapi dengan tersengka-sengka orang Taif memaling serta merontar, pegang dengan batu Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui budak-budak kanak-kanak seperti kita ni. Suruh budak halus-halus seperti kita ni dah hamak pegang batu terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kesusahan dan kepenatan yang telah didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat yang beliau klik kembali daripada Taif dan memasuki kepada Makkahul Mukarramah, maka terpaksa kena cari orang jamin masuk dalam kota Mekah. Maka dijamin oleh Adi ibnu Mut'im, dijamin oleh seorang Quraisy, seorang yang kaya tetapi bukan orang Islam, tetapi dia sanggup menjaminkan, melindungi Nabi boleh masuk dalam kota Mekah. Maka selepas itulah Allah Subhanahu wa taala, selepas Nabi berdoa dan meminta mengayuhkan kepada Allah tentang kepenatan, kesusahan, kelemahan dan kehinaan yang didapati daripada kaumnya, Allah Ta'ala membawa Nabi. Allah Ta'ala nak menyejukkan hati Rasulullah. Allah Ta'ala nak beri anugerah yang paling tinggi yang tidak pernah bagi kepada Nabi-Nabi yang lain, iaitu bawa Rasulullah rehlah
perjalanan malam yang dinamakan Isra, iaitu perjalanan bumi, dan perjalanan Mi'raj yang dinamakan perjalanan langit. Maka tentang masa dan bilanya berlaku peristiwa ini tidak diittifaq, mana kebanyakan ulama khilaflah masa. Tapi umur kita ni makna masyhurnya 27 Rajab. Tapi kalau tengok dalam kitab tarikh, kitab sejarah, banyak sekali dah perselisihan ulama tentang masa dan masa dan bulan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi dibawa daripada bumi Makkah sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita di permulaan majlis kita, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah Ta'ala memulai dengan kalimah subhanallazi. Subhana, maha suci Allah. Sebab peristiwa Isra Mi'raj ni peristiwa mukjizat, peristiwa mengagumkan fikiran kita, peristiwa nak ukur dengan kebiasaan adat tak boleh, peristiwa yang luar anggap akal kita, bukan peristiwa biasa poketik. Pensing ti maha secan, pensing ti menut cekit dengan semong, denganความรู้, dengan pendapat tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala mula dengan subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, segala tuduhan. Allah Ta'ala maha suci, barisut, maha barisut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawakan Isra-nya Nabi kita daripada bumi Makkatul Mukarramah menuju kepada Baitul Masjidil Aqsa allazi barakna haulah, yang dibarakati bombing di sekeliling Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan Rasulullah dan melalui seekor kenderaan yang dinamakan Al-Buraq. Walaupun khilaf di kalangan ulama tentang sifat dan rupanya Buraq, sebagaimana yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seekor binatang yang digunakan oleh para anbiya di dalam perjalanan. Maka ditunggangkan kenderaan Buraq ini yang begitu cepat perjalanan. Learning kalau kita di zaman tu 1400 tahun tak ada lagi kereta, tak ada lagi kereta api, tak ada lagi rayun, tak ada macam-macam alat ni, tak ada. Ada kuda, ada unta, ada hema perjalanan. Yang lebih derah sekali kuda derah. Kuda derah pun lebih kurang dah sebulan lagi, sebulan kelak jalan. Tapi Nabi ni pergi dalam waktu semalam ni. Setengah malam, bukan semalam penuh dah. Lailan minal masjidil haram, separuh malam ya. Belum fajar Rasulullah sudah sampainya di Mekah. Macam mana perjalanan yang canggih ini, yang cepat ini. Sehingga di zaman kita tak pelik. Di zaman kita ni, kalaulah Mekah ni salah 1,500 kilo, Mekah dengan Masjidil Aqsa ni 6,500 kilo. Supaya dengan duk nara nak pergi Bakak. Kalau kita naik kapal tubel, duk nara pergi Bakak, naik kapal tubel sejam. Sejam lebih. Pergi Bakak sejam, kelik sejam, baru 2 jam ya. Cepat. Kalau di zaman tu orang rakyat kata pergi di Masjid Al-Aqsa kelik semalam ni, orang tak percaya. Tapi kalau zaman kita ni, kalau rakyat kata pergi Bakak lek pagi, lek petang, kelik mari rumah, orang percaya. Orang percaya. Sebab apa? Sebab perjalanan yang begitu cepat melalui kapal terbang. Bahkan lah ni manusia dok pisah nak buat alat hok lebih cepat lalu tu lagi. Dah buat kereta api, dia panggil kereta api rabab hyper. Duduk dalam kapsul. 1,500 kilo boleh hari 30 minit. Wisawaka orang Jerman, orang Perancis duk buat lah ni. Nak manusia berjalan cepat. Kita ni kalau cepat habis tinggi dengan motor, dengan kereta.
Maka apabila Rasulullah dibawa sebanyak perjalanan Isra', Rasulullah telah melangkahi satu bombing yang banyaknya tumbuh-tumbuhan, iaitu pokok-pokok kurma. Rasulullah tanya, di mana di sini? Maka dijawab, di sinilah tempat hijrah kamu wahai Muhammad. Maka Nabi sampai di Masjidil Aqsa, dan di situlah dibawa para nabi yang dahulu untuk salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadi seorang imam, dan di belakangnya diikuti oleh segala-gala nabi yang terdahulu daripada Nabi Adam alaihi salam dan sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka disitulah apabila Rasulullah mengimami dan semaya dengan mereka, maka Allah Ta'ala membawakan Nabi SAW daripada rehlah bombing kepada angkasa langit. Dibawa naik pada langit. Allah ni kalau naik langit, kita naik dengan langit dengan apa lah ni? Naik kapal turbin apa lagi langit? Tak apa lagi. Dan naik dengan yan awakat. Hak barisak NASA, barisak tu, barisak ni dalam dunia ni. Hak duk naik ni, samrud, lop, kun chan banyakat, chan awakat. Dan naik duang chan ke, naik dao put ke. Ini dinamakan langit dunia. Tak kita tak nampak ni langit dunia, tetapi di sana ada langit lapisan 7 lapisan langit pula. Dan melalui peristiwa Isra' Mi'raj inilah timbulnya kajian tentang ilmu falak, tentang ilmu angkasa, ilmu bintang, dan ilmu jatuhnya bulan, naiknya timbulnya matahari melalui kajian-kajian ini. Sebab itulah apabila dibawakan Nabi SAW dan menuju kepada Sidratil Muntaha, setiap lapisan langit Rasulullah menemui beberapa orang Nabi, daripada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Yahya, macam-macam Nabi Musa, Nabi Idris, dan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan seterusnya menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Dah jumpa dengan Nabi Ibrahim akhirnya. Dan sehingga Rasulullah bertemunya Allah Ta'ala, maka disitulah Allah Ta'ala mewajibkan semaya. Maka semaya inilah ibadat yang paling besar sekali di kalangan umat Nabi SAW, sebagai hubungan kita dengan Allah. Kita nak buat hubungan kita dengan Allah Ta'ala melalui semaya. Sebab itulah kita semaya ni ada berapa waktu, adik? Adik-adik kita ni semaya ada berapa waktu? Pia boleh jawab? 5 waktu. Asalnya semaya berapa waktu? 50. Asalnya Allah Ta'ala fardu pada Nabi kita malam Isra' Mi'raj 50 waktu. Tetapi apabila diturun sampai pada langit yang ke-5, yang ke-6, menemui Nabi Musa, maka Nabi Musa minta, "Nawi kurang, hei Muhammad, umatmu ni tak era, umatmu ni tak kuasa." Mungkin minta lah kurang, sama Nabi diminta turun kurang sapanya 5 waktu. Sehingga sampai kita ini difardukan solat 5 waktu sahaja, tetapi balasan dan pahalanya sama dengan 50 waktu. Maka peristiwa Isra' Mi'raj ni apa pengajaran yang umat Islam kita boleh ambil di zaman sekarang? Ini menunjukkan bahawasanya pimpinan ummah sebelum daripada Nabi di tangan Bani Israel, di tangan Nabi-Nabi daripada keturunan Bani Israel. Semenjak daripada Nabi Yaqub dan anak cucu Nabi Yaqub turun mari siapa Nabi Isa alaihi salam, tak masuk Nabi Syuaib seorang. Hak lain tu cucu Bani Israel belaka. Dan rakyat kata dalam peristiwa ini menandakan perubahan dan pindahan tukar
pimpinan ummah daripada Bani Israel kepada pimpinan ummah Nabi kita daripada Bani Arab Quraisy. Cucu kepada Nabi Ibrahim juga, dan anak Nabi Ismail cucu pada Nabi Allah Ibrahim alaihimussalam. Maka di saat itulah Allah Ta'ala memberi gambaran dan contohan. Nabi kita nampak dah bahawasanya bumi Baitul Maqdis ini akan dijatuh di bawah pemerintahan ataupun di bawah jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah apa yang dibawakan oleh Allah Ta'ala sehingga sampai pada masa Umar Ibn Khattab, bumi Palestin ataupun Baitul Maqdis dapat diperintah atau dapat dijaga, dapat diubah daripada kejahatan Bani Israel yang mereka menukarkan agama-agama kembalinya kepada agama tauhid. Sebab itulah penekannya kita di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, kita mesti menekankan terhadap solat kita, semaya kita. Sebab itulah ummah ini dan kita ini duduk di atas kebaikan selama mana kita menjagakan solat. Kita duduk di atas kebaikan selama mana kita menjagakan solat. Ummah ini di atas kemuliaan selama mana ummah ini menjagakan solat. Sebab tu Nabi SAW dia ajarkan kanak-kanak ni kalau suruh semaya, dia suruh semaya jak umur 7 tahun lagi. Pak kita nak umur berapa tahun ni? Apa tahun Pak kita? Belah. Kalau umur 10 tahun naik pergi, Nabi kata wadribuhum. Nabi suruh ayah-ayah dia ni rotai boleh lah kalau tak semaya. Moh kita ni kalau rotai anak, kalau negeri Arab, negeri Eropah tak boleh rotai anak salah undang-undang. Thamrai dek boleh fong san orang tua kata anak masuk gok orang tua. Moh kita tak ada lah. Dan mau kita yuk lek kru tak boleh kata. Dan ibu bapa ni boleh saya amanat rotai ni dah hajar anak kalau tak semaya. Dah 10 tahun naik pergi suruh semaya, malah tak semaya diizinkan untuk rotai ajar. Will kak semaya. Fak kita lekat lagi semaya ni. Umur 10 tahun naik pergi lekat lagi semaya. Bawa masuk akhir balik dah wajib kita kena semaya, tak boleh tinggal dah. Dah jaga semaya molek adik-adik. Kerana semaya ni lah kita buat hubungan kita dengan Allah. Kita nak buat hubung kita manusia di dunia ni. Manusia jenis manusia ni nak buat hubungan dengan Allah melalui semaya. Apabila kita kata Allahu Akbar, kita nak buat hubungan dengan Tuhan. Kita nak baca, Allah Ta'ala jawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala jawab. Hubungan dengan Tuhan Allah sedap. Sebab itulah orang soleh dia kosmaya kosdak, kosmaya kosdak, kosmaya sunyi, kosmaya tengah malam, ya kosdak kerana dia boleh buat hubungan dengan dia, buat hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan berasa malah dah semaya adik-adik. Dah pesan kepada adik-adik kita semua jangan berasa malah kerana pitu rezeki, pitu kebaikan, pitu segala-gala le dunia ni daripada pitu semaya. Jaga semaya molek-molek. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Allah Ta'ala suruh kita ni, suruh ahli-ahli kita semaya, suruh sabar atas semaya. La nas'aluka rizqa. Karena Allah Ta'ala tidak minta rezeki daripada kita, bahkan kitalah yang minta rezeki daripada Allah Ta'ala. Dan maka saya rasa cukuplah. Kita boleh dengar mana sepentas lalu dan peristiwa yang Nabi kita dibawa dan melalui bumi, perjalanan bumi dan melalui perjalanan langit naik kepada angkasa langit. Benda yang luar biasa, tetapi walaupun luar biasa tetapi dengan kudrat dan kuasa Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala memuliakan Nabi, dan tetap menjadi cerita, menjadi kisah yang sebenar berlaku, kerana Al-Quran membukti dalam surah Isra, dan Al-Quran membukti peristiwa Mi'raj dalam surah Wan Najmi Idza Hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kita pergi ngaji, dan adik-adik nak pesan adik-adik kita ni rajin ngaji, baca banyak hari Isyak, dan kita akan menjadi pendakwah, kita akan menjadi pemimpin dan membawa kekuatan Islam kembali kepada bumi kita ini, insya-Allah taala. Maka cukuplah saya rasa pada malam yang barakah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi satu tauladan dan satu kebaikan kepada adik-adik semua, dan kepada ikhwah akhwat yang hadir kepada majlis ini. Dan tak lupa terima kasih kepada ABC yang membuatkan majlis penceramah atau pengajian malam ini. Mudah-mudahan dibarakati dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza astaghfirullah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.